dengan chapter 3 dulu. Jadi siapa-siapa pelajar saya yang ada sekarang ni, make sure dah tengok lah walaupun tak sempat study. Paling kurang dah tengok chapter 3 chapter 3. Kemudian lepas habis chapter 3 tu saya akan masuk pada chapter 4. Okay, dan lepas tu Q&A lah. Sekiranya ada soalan untuk tanya berkenaan contoh ataupun soalan tutorial chapter 4 ke. Okay. Okay, di mana kat depan ni saya ada tulis lah untuk final assessment esok iaitu Ahad. Pukul 9 pagi. Sebelum tu clear tak? Dah nampak tak apa yang saya share kat depan ni? Clear suara dan nampak tak apa yang saya share? Nampak. Okay, right. Thank you. Okay, jadi sebelum tu saya nak ingatkan lah yang ni saya rekod supaya ada pelajar yang tak dapat tengok. Dia boleh tengok balik lah. Saya akan letak dalam Teams nanti. Dan malam ni pukul 9 ni tak wajib tau. Maknanya pagi ni pun sesi tak wajib. Jadi siapa-siapa yang free dia boleh join. Dan juga malam ni pun sama. Malam ni saya just standby sahaja sekiranya awak nak ulang kaji soalan yang saya bagi semalam dan ada jawapan yang awak tak dapat. So saya akan on kelas online pukul 9 sampai 10 untuk apa-apa soalan sahaja. Termasuk chapter 1 yang kita belajar differentiate, chapter 2 kita integrate and then chapter 3 dengan 4 yang kita belajar hari ni lah. Okay, so clear Alright, pukul 9 lah malam ni insyaAllah dekat Teams dan nanti saya akan bagi link dalam WhatsApp. Okay, right. So untuk first kali kita masuk kepada chapter 3, first order ordinary differential equation. So nama dia memang panjang lah. Tapi sebenarnya dia ada ringkasan dia. Di mana ordinary differential equation ni adalah ringkasan dia ODE. Dalam bidang engineering, khususnya teknologi engineering, kalau sambung degree nanti akan jumpa balik tajuk ni. Sebab dia memang melibatkan hukum fizik dan soalan tu biasanya dalam bentuk ni, dydx ni. Okay, so dalam chapter 3 ni, okay, saya nak revise balik lah. Chapter 1 kita belajar differentiate sahaja. Okay, belajar asas differentiate macam mana. And then chapter 2 kita belajar integrate. Okay, di mana proses differentiate integrate ni dia terbalik je. Daripada Y dia nak dapatkan dy dx. Tu namanya differentiate. Tapi bila awak patah balik, daripada dy dx ni nak dapat y, itu nama dia integrate. Okay. So ni je basic asas untuk calculus. Dia dua topik ni sahaja. Cuma daripada dua tajuk ni, dia expand lagi kepada first ODE dengan second ODE yang kita belajar sekejap lagi. Di mana first ODE ni first ODE. First ODE ni maksudnya kita bezakan kali pertama. Kita bezakan y tu sekali dapat dy dx. Kalau kita beza dua kali, dapat d kuasa 2y dx kuasa 2 lah. Okey, jadi yang kita belajar hari ni, yang first ODE ni sebenarnya problem dia datang daripada sini. Problem dia daripada dy dx. Di mana dy dx ni sebenarnya adalah first ODE. Dan dia nak dapat balik y. Jadi kalau tengok sini sama je macam integration kan? Memang sama. Dia macam integration tapi dalam masalah dunia sebenar, kalau engineering, dia tak boleh guna kaedah integration sahaja. So dia ada kaedah lain lagi. Tapi asas dia memang kita guna integration. Jadi kalau nampak nota yang saya bagi ni, okay, so dekat sini explanation lah macam mana apa itu ODE. Dia sebenarnya ada dependent variable. So bentuk soalan dia macam ni lah. D kuasa 2. Kalau hak ni bukan first ODE ni. Ini apa dia ni? Ni second ODE. Sebab dia ada D kuasa 2Y tu Okey, jadi sekarang ni kita nak dapat penyelesaian dia. Okey, jadi sekarang ni kan biasa kita guna integration kan? Integration kalau ingat, kalau kita contohlah kita nak integratekan X kuasa 2 dx. Okey, kemudian awak guna yang ni simple, dia tak payah guna teknik apa-apa. X kuasa 2 kalau ingat formula dia, tambah 1 bahagi dengan tambah 1 kan. So dia akan jadi kat sini X kuasa 3 bahagi 3 tambah C. Yang ni yang simple. Maksudnya awak tak perlu guna teknik lain. Jadi apa yang kita belajar dalam chapter 3 ni, kita akan belajar yang pertama ialah separable equation. Okay, tapi masih gunakan integration. Yang kedua adalah linear. Yang nombor 2 dengan 4 Roman ni adalah soalan yang lain lah, homogeneous dengan exact, di mana memang saya sebelum ni pun saya tak ajar lah. Kita cukup untuk belajar untuk linear dan juga separable.
Okay, alright. Berbalik pada tadi, kaedah integration, awak integrate macam biasa. Perasan tak, setiap kali kalau awak integrate, dia akan dapat tambah C dekat belakang kan? Setiap kali kalau integrate, mesti tulis tambah C. Okay, tambah C tu sebenarnya adalah general solution. Penyelesaian umum. Maksudnya awak integrate apa-apa pun, letak je tambah C, di mana C tu dia ada nilai, tapi awak tak perlu cari. Tetapi kalau kita namakan dia sebagai particular solution ni maksudnya penyelesaian yang khusus. Yang ni umum general umum. Bila general umum dia mesti ada tambah C. Tapi kalau particular ni maksudnya khusus. So bila khusus dia tu sebenarnya kena cari nilai C tu berapa. Jadi jawapan akhir dia tu bukan dalam keadaan tambah C. Awak kena cari dulu C dia berapa. Dah dapat nilai C, awak kena tulis balik jawapan dia iaitu X kuasa 3/3. Dan let's say lah C tu dia dapat nilai 10 contohnya. Jadi jawapan akhir dia akan dapat 10. So ini nama dia adalah particular solution. Okay. So kalau orang tanya awak lah apa beza general dengan particular? General adalah solution yang dalam keadaan tambah C yang tidak diketahui. Tapi kalau particular solution adalah penyelesaian yang lengkap di mana awak cari nilai C. Okay, so tu beza dia. Sekarang ni kita belajar ada dua penyelesaian. Satu yang tambah C, satu lagi kena cari C. Okay, alright. So kita tengok dulu kaedah yang pertama iaitu separable equation. Okay. So untuk hari ni yang setengah jam yang pertama kita belajar chapter 3, dua kaedah je, separable dengan linear. Dan yang ni jugalah yang akan keluar dalam ujian esok. Jadi dia sama je, kalau awak tengok nota nanti dia lebih kurang. Nak tahu tengok kaedah sahaja. Okay. Alright, so kita pergi kepada kaedah yang pertama iaitu separable equation. So asas dia dia akan guna integrate. Sama je. Cuma separable maksud dia asing. Asingkan lah ataupun pengasingan. Pengasingan. Pengasingan ni kita kena asing dulu. Kita ada X dan Y kan? Kita ada X dan Y. So kena asingkan dua-dua ni. Satu tu sebelah kanan. Lepas tu kita ada sama dengan kan. Lepas tu kita ada kiri. Jadi awak kena asingkan sebelah kanan awak ni. Saya terbalik ke? Sorry, bukan terbalik ni. Sorry sekejap Apa kanan kiri pun tertukar ni. Sepatutnya kiri dengan kanan. Okey, so sini adalah kiri. Dan sini adalah kanan. Okey, jadi kita kena asingkan X dengan Y ni ikut kiri dengan kanan. Biasanya kita akan letak kiri ni Y dan kita akan asingkan kanan tu hanya X saja. So kalau jumpa Y duduk sebelah kanan ni, nak tak nak kena alihkan juga sebelah kiri. Tu maksud dia separable equation iaitu persamaan yang diasingkan. Jadi kita tengok dulu macam mana kita nak asing. Okey, so dekat nota yang saya bagi, dia panjang tapi sebenarnya di tiga kaedah ni pun dia bagi tahu awak hanya yang pertama, step pertama kita kena asing. Step pertama asing dulu. Asing maknanya nampak tak? Sebelah kiri kita letak Y. Lepas tu sebelah kanan kita letak X. Okay. Kemudian kita akan integrate. Ni balik pada chapter 2. Kemudian terus chapter 3 dah dapat jawapan. So jawapan dia ni adalah general solution. Sebab apa? Dia ada tambah C. Kalau dia minta particular solution, jadi C ni awak kena cari dulu berapa. So dia akan ada step yang keempat lah. Cari nilai C. So nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak cari nilai C. Sekarang ni kita belajar asas dulu. Macam mana kita nak separate, lepas tu kita nak integrate dan dapatkan penyelesaian general. Okay, kita rujuk kepada example 1. So hopefully awak dah tengok. Okay, ataupun kalau tak study lagi, kalau ada buku tolong salin dulu. Contoh example 1. Okay, so example 1. Cuma yang ni saya dah beritahu dalam WhatsApp kan. Soalan yang dia bagi ni dia tak sama dengan jawapan. So pembetulan lah. So yang ni cancel.
Nanti saya akan tunjuk jawapan baru kat sini. Cuma untuk yang ni soalan dia adalah sebenarnya adalah dy, kenapa tulis dy dx ni? Sepatutnya soalan dia adalah dy dx sama dengan y x kuasa 2. Ni soalan dia sepatutnya. Okay. Alright, kita baca dulu soalan pertama. Cari penyelesaian general. So, bila disebut general, maksudnya jawapan awak mesti ada tambah C sahaja di akhir. Tak perlu cari nilai C tu. Okay. Alright, so kita tengok. Step pertama, kita akan asingkan dulu. Okay, maksud asing macam saya akan buat tadi lah. Sebelah kiri, letak Y. Sebelah kanan letak X. Okey, sekarang ni kalau tengok soalan dia ni, dy dx, dia bercampur. Dy, Y ada sini, X ada sini, Y ada sebelah kiri, kanan, X ada sebelah kanan. Jadi kalau kita nak asing, awak guna kaedah algebra macam biasa je. Okey, saya tunjuk kat sini dy dx sama dengan y x kuasa 2. So, apa yang patut kena alih? Yang kena alih sebenarnya adalah dx ni kena duduk kat sana. Dan Y ni kena duduk sebelah sana. Asing macam biasa je. Ni kaedah asas matematik algebra. Dia tak perlu integrate apa. So bila kita alih, perasan tak? Dx ni kalau alih naik ke sana, dia akan darab sini. Dia akan darab. Lepas tu kalau Y ni pula, awak alih ke sana, dia jadi bahagi. So sebab itulah dia akan dapat macam ni. Sebenarnya, dy bahagi Y sama dengan, ni kan X kuasa 2. So X kuasa 2, dx naik atas. Okay. Di mana inilah sebenarnya separable equation. So, saya akan tulis kat sini. SE. SE ni maksudnya separable equation. Dah cantik dah soalan ni. Dan jangan sesekali awak potong. Nampak Y dengan Y ni boleh potong. Sebab dia bukan macam 14 bahagi 2 boleh potong macam ni. Dia tak boleh. So, yang ni dia tak boleh potong. Ni sebenarnya adalah integration. Okay. So, ini adalah pengasingan. So, dapatlah bentuk macam ni. So, nak tulis dy per Y pun boleh. Ataupun boleh tulis 1 per Y dy. 1 per Y dy tu maksudnya keluarkan je lah jadi pecahan. 1 per Y. Boleh je. Okay. Alright. So dah dapat bentuk macam ni. Ini nama dia separable equation. Okay. Dah dapat. Terus step kedua. Step kedua kena buat apa? Integrate. Tadi separate. Asing. Kedua integrate. So bila integrate, awak letak je simbol integration kat depan. Maksudnya tadi kan kita akan dapat, dia sebenarnya dapat dy per Y sama dengan X kuasa 2 dx kan? Jadi step 2 tu sebab kita nak integrate both side. Jadi awak tambah integration, tambah integration. So kita akan integrate macam biasa. So 1 per Y, ingat kalau integrate 1 per Y dapat ln Y. X kuasa 2 bila integrate dapat X kuasa 3 per 3. Okay, dan kita akan tulis tambah C ni hanya sekali je. Biasakan dekat sini kan patutnya kena tambah C. Patutnya kena tambah C kan bila dah integrate. Tapi bila kita buat satu persamaan ni, kita integrate 2 kali, kita hanya perlu tulis sekali je. Integrate lah berapa kali pun kat satu baris ni, tambah C hanya letak sekali. Okay? Jadi, inilah jawapan dia. Tu je. So, nampak tak? Step pertama separate, step kedua integrate, terus dapat jawapan dah. Ni jawapan dia. Okay, so C tu tak perlu cari. Boleh Okay, sekarang ni saya nak tunjuk contoh kat tepi ni, bagi soalan yang tak ada penyelesaian yang ni. Alright, so saya akan salin dulu. Ni kalau dalam jawapan awak esok, solution dia awak salin dulu soalan. Dy dx sama dengan X kuasa 3 bahagi 2Y tambah 1. Okay, so tak payahlah tulis step 1, step 2 tu sebab awak dah faham. Step 1 kena buat apa? Kena asing. Asing yang mana tu? Okay, so ni 2Y tambah 1 ni kena alihkan duduk sebelah sana jadi darab lah. Pergikan sana jadi darab. Lepas tu yang dx ni kan dia x kan. X dia tak boleh berada kat kiri. So dia kena darab sebelah sana bersama dengan x kuasa 3. Jadi persamaan tu dia akan dapat ini kan bahagi. Pergi sana jadi darab. So bila tulis jadi 2y tambah 1. Okay, letak dalam kurungan. Okay, dy kekal. Okay, dy sama dengan x kuasa 3. Dx tadi kan bahagi. Pindah sana jadi darab. So dia akan dapat sini dx. Separate tak lagi? Asing tak lagi? Ada tak lagi yang x sebelah kiri kanan? Tak ada kan? Jadi kalau tak ada, maksudnya awak dah capai ini adalah separable equation. So once dah dapat separable equation, dah ada asingkan y dengan x, awak tambah je simbol integrate kat sini.
Okay, yang ni kena tambah tak? Tambah juga. So tambah. Sebab dia kena integrate both side. Jadi simbol integration tu wajib kena tulis ni. Wajib kena tambah. Okay, next kena buat apa? Kena integrate. So sekarang kita integrate. 2y kalau integrate dapat apa? Siapa boleh bagi tahu? 2y tambah 1 kalau integrate. Kalau siapa nak share ke jawapan dia? Apa? 2y dapat 2y integrate. 2y kuasa. Siapa buka mic? Boleh cuba? Ayan eh. Okey, dia akan dapat 2y kuasa 2 per 2. Tambah. Ingat tak kalau integrate satu, integrate dia takkan hilang Integrate dia kena, kalau satu ni dia kena tengok partner dia. Apa dia? Y kan? So dia akan jadi Y. 1y. Ataupun kalau sini 2, 2y. Okey, satu ni tak payah tulis lah. Okey, terus sama dengan. Okey, so integrate x kuasa 3. X kuasa 3 integrate dapat apa? X kuasa 4 per 4. Okay, right. Terima kasih. Betul. X kuasa 4 per 4. Kemudian letak tambah C. Okey, kebiasaannya saya akan minta pelajar saya akan alihkan semua. Tapi yang untuk yang ni, dah ini sahaja jawapan dia. Okey, simple as that je. Untuk separable equation sangat simple. Awak just separate asingkan, awak integrate both side, kena ingat formula lah. Lepas tu terus dapat jawapan. Cuma dekat sini kalau perasan 2 ni kan boleh cancel. Jadi kalau awak ingat formula dia, tak payah tulis lah 2y kuasa 2 per 2 tu. Terus tulis jawapan dia jadi y kuasa 2 tambah y sama dengan x kuasa 4 per 4 tak boleh cancel. Tulis balik. X kuasa 4 per 4 dan tambah dengan C. Okay. So final answer dia yang tu lah. Mudah tak? Linear, separable. Boleh Dia tak ada produk, dia tak ada by part, tak ada soalan susah macam ni. Dia hanya simple saja awak separate dan integrate saja. Okay. Alright, so nanti boleh cuba buat dan tengok balik video untuk solution Next, saya pergi kepada soalan yang example 2. Sama juga ni. Nak cari general solution kan? Okay, so ni soalan dia. Alright, so 2 dy dx, y x tambah 1. So step pertama, okay, kita akan asingkan dulu. Maknanya y kena pindah ke sana jadi bahagi. Okay, dan x ni kena pindah sana jadi darab. So bila awak tukar tu dia akan dapatlah 2 per y. Ni 2 per y. Okay. Sini ada typo sikit And then sini dx naik atas. X tambah 1 per x. Sama je. And then dekat sini sepatutnya 2. Saya tolong baiki nanti Dia bukan 1 per y. Bukan jadi boleh hilang kat situ. 2 per y. So 2 per y dy sama dengan. Okay, dekat sini yang x tambah 1 bahagi x ni. Awak kena jadikan 2 pecahan. Maksudnya awak ambil yang ni satu pecahan. Okay, ni bukan partial fraction Lepas tu yang ni satu pecahan. That's why dia akan dapat sini x per x dan tambah 1 per x. Di mana x per x ni kalau cancelkan dia akan dapat 1 dan 1 per x lah. That's why dia akan dapat 1 tambah 1 per x. Kenapa kena mudahkan bentuk macam ni? Sebab kita nak integrate. Bila nak integrate, kena integrate satu-satu. Dia tak boleh integrate ketul atas, ketul bawah macam ni. Okay. Alright. So bila dah dapat macam ni, okay, awak nampak ini adalah separable equation. Sebab y kiri, x kanan. Okay. So kita akan integrate both sides. So letak je simbol integration. Okay. So 2 per y bila kita integrate dapat 2 ln y. Okay, integrate sini pula, 1 ni dapat x. Ingat 1 bila kita nak integrate, tengok dia punya partner belakang. Sebab dia dalam x, maka dia akan dapat x lah. 1 per x akan jadi ln x. Jadi ini sahaja jawapan dia. Okay, so tak perlu tukar lah. Tinggalkan macam ni sahaja bentuk jawapan dia. Okay. Alright. So sekarang ni faham tak lagi untuk linear bagi general solution Okay. So sekarang ni kita pergi pada example 3. Example 3 masih menggunakan kaedah separable. Nak asing juga. Tapi sekarang ni dia tak minta general tapi dia minta
Particular. Particular ni maksudnya khusus. So bila khusus kena cari nilai C. Okey, tapi step pertama dia sama je. Step pertama, ni fokus yang ni dulu. Step pertama separate dulu. So yang ni Y ke sana, kita turun bawah. And then step kedua kita integrate. So integrate. Yang ni macam tadi lah. Integrate U1 per Y dapat ln Y. Integrate X kuasa 2 dapat X kuasa 3/3. Kalau general solution, dia sampai sini je. GS ni general solution Kalau soalan ni ditukar nak dapatkan general solution, awak stop sampai sini je. Tapi sekarang ni bukan dia nak general, dia nak particular. So particular should be find the answer of C. Kena cari nilai C. Jadi nak cari nilai C, kena tengok IVP. Okey, IVP ni maksudnya ataupun singkatan bagi initial value problem. IVP. Ataupun dalam bahasa Melayu kita lebih ringkaskan kepada nilai asas. Nilai asas ataupun nilai initial. Jadi nilai initial ni dia akan bagi. Diberi. So kalau tengok soalan ni, ini soalan kan? Ni soalan. Ni belakang ni. Yang dibagi dalam bentuk macam koordinat ni. Ini sebenarnya nama dia adalah IVP. So macam mana kita nak baca? Okay, kan dibagi Y 2 sama dengan 1 kan? Nilai asas ni maksudnya dia bagi nilai X tu berapa, nilai Y tu berapa. Sebab kita nak cari nilai C. Okay. So sekarang ni, yang dalam kurungan ni, yang kurungan nilai X. Okay. Jadi kalau baca kat sini, berapa nilai X dia? X dia 2. Yang dekat belakang ni, yang sama dengan 1 ni, nilai dia reflect kepada nilai Y. Jadi, ringkasan daripada Y2 sama dengan 1 ni sebenarnya IVP dia adalah X2, Y1. Dia nak bawa ni je, nilai X tu 2, nilai Y tu 1. Jadi nilai ni lah yang kena ganti. Ganti kat mana? Ganti kat general solution awak tadi. Sebab awak nak cari C kan? Bila nak cari C, X dengan Y ni mesti tahu nilai dia. So tu gunanya IVP. Okay? Alright, so sekarang ni step 3, awak kena continue, kena ganti. Ganti IVP tadi yang X2, Y1. Awak baca daripada input ni. Senang tanda macam ni dalam exam nanti. Dalam kurungan X, luar kurungan adalah Y. Okay, so sekarang ni X dia berapa? 2, Y dia 1. Okay, tengok pada general solution tadi. Y ganti 1. Okay, Y ganti 1. X ganti 2. Kalau lah awak ada lagi X dekat belakang ni, X kuasa 2 ke X kuasa 4 kan, semua tu kena ganti 2 juga. Okay. Alright, so sekarang ni guna kalkulator je. So penting dekat sini, awak cari kalkulator, awak tekan ln 1. So ln 1 tu tekan dekat atas tan. Okay, kalkulator awak tekan kat tan tu, tekan ln. Ln 1 nilai dia kosong. 2 kuasa 3/3 dapat 8/3 tambah C. So C boleh cari tak sekarang? Boleh. Di mana 8/3 ni pindahlah sebelah sana. 8/3 positif, pindah sana negatif. So dia akan dapatlah nilai C iaitu negatif 8/3. Okay. Jadi sekarang ni nilai C dah tahu. Jadi awak kena ganti balik dalam general solution tadi. Awak just replace je. Tadi kan dia tambah C. So dia letak je tolak 8/3. So inilah general solution. Yang belakang ni abaikanlah. Saya tak recommended lah. Tak payah tulis dalam bentuk ni pun tak apa. Awak tulis je dalam general solution tapi C tu ganti dengan nilai yang awak dah dapat. Okay. Alright. So dia ada 3 step sahaja. Di mana separate, integrate macam tadi. Awak ganti je. Okay. Jom. Ya. Lon nak tekan kat mana? Lon nak tekan kat mana? Awak pergi dekat calculator tu, nampak tak button tan? Tan. Tan. Sin cos tan tu. Okay, atas tan tu dia ada satu macam LN. Oh, okey. Nampak dah. Okay, right. So itu adalah ln ln. Okay, thank you, right. madam. Okay, sama. So siapa yang lain, saya rasa ada yang tak tahu tapi malu nak tanya. Jadi dah wakil dah tanya tu. So ln dekat sini ln berada di atas tan. Awak tekan je dalam kalkulator awak tu. Kalau kalkulator awak tu nanti awak tekan ln, dia akan tulis ln je. Ln, lepas tu tekan 1. Ni ln 1. So dia akan bagi jawapan dia kosong. Ln 2, try lah ln 2 dapat nilai dia 0.693. Dia memang akan dapat perpuluhan. Okay?
Alright. Next, kita pergi pada example 4. Okay, example 4 ni dia panjang sebab dia kena alihkan banyak benda lah. Jadi saya tunjuk dulu sini. Okay, saya tengok ni nak cari apa ni? Particular solution. Mana soalan? Ni soalan. Okay, ni soalan. Dan belakang ni apa dia? IVP. So tanda IVP awak dalam kurungan ni adalah X dan di luar kurungan ni adalah Y. Alright, so saya akan tunjuk jawapan dekat sebelah walaupun solution tu dah ada. Okay, step pertama. Okay, kita salin dulu. Y X tolak 1 kuasa 2 dx tambah X kuasa 2 Y tambah 1 dy sama dengan kosong. Okay, kalau nampak ni panjang berjela ni semua ada X ada Y. So kita highlightkan dulu mana X yang perlu alih. X yang perlu alih yang ni seketul. Yang di X pun kena alih. Lepas tu X kuasa 2 yang kena alih. Yang lain kekal. Okay, so sekarang ni kita kena alihkan dulu yang ni. Sebab yang ni dia satu sebutan So semua ni awak alihkan sebelah sana. So dia akan jadi X kuasa 2 Y tambah 1 dy sama dengan ini ni ibarat macam nombor. Kalau bila alih sana jadi negatif. So dia akan jadi negatif Y X tolak 1 kuasa 2 dx. Okay, so nampak tak sekarang ni yang dah alih sebenarnya tadi tu X kuasa 2, X tolak 1 kuasa 2 dengan dx settle. So yang tak alih lagi yang baki X kuasa 2 dengan Y ni sesat kat sini. Jadi kita akan exchange kedudukan. Maknanya X kuasa 2 pindah sana. And then Y ni pindah sana. Okay, di mana Y sahaja kita alih negatif tu kita kekal je duduk sini. So dia akan dapat sini Y tambah 1. Okay, bahagi dengan Y. Sebab kita alih yang ni. Letak dy sama dengan. Okay, yang sini negatif ada kan. So negatif X tolak 1 kuasa 2. Ingat tak sini X kuasa 2 kita ada kan? Okay, bahagi dengan X kuasa 2. Ni dia just guna teknik alih sahaja. Awak kena ada teknik untuk alih. Dia tak ada integrate lagi kat sini. Alright, so dekat sini dah nampak ada tak yang sesat lagi? X ke Y ke? Tak ada kan? So tak ada, kita dah dapat separable equation. Dah berjaya dah teknik asing tu. Okay, so sekarang ni kita nak integrate. Jadi dekat sini dia ada pecahan. Jadi awak kena pecahkan yang X tolak 1 ni. Kena kembangkan. Okay, X tolak 1 kuasa 2 ni. Kalau awak buka, dia akan jadi X tolak 1. X tolak 1. Bila awak kembang, okay, kembang macam ni. Dia akan jadi X kuasa 2. Tolak X tambah 1. So dia akan dapat X kuasa 2. Tolak 2x tambah 1. Okay. Jadi dekat sini kalau awak kembangkan dia akan dapat negatif x kuasa 2 tolak 2x tambah 1 bahagi x kuasa 2 dx. Okay, di mana awak kena pemudahkan dia jadi satu pecahan. Ni pecahan. Ni pecahan. Dan yang ni pun pecahan. So, X kuasa 2 bahagi X kuasa 2, maka dia akan dapat negatif 1. Okay, ni darab ni. And then 2X bahagi X kuasa 2, dia boleh potong. Dia akan jadi tambah 2 per X. Okay, dan last kali yang belakang ni, 1 per X kuasa 2, dia akan jadi tolak 1 per X kuasa 2. Jadi ini sebenarnya adalah untuk dx. Yang depan ni, awak ambil je Y bahagi Y, so dapat 1. And then belakang tu 1 bahagi Y, so dapat 1 per Y. Okay. Kemudian, kita nak integrate both side kan? Yang ni permudahkan je. So tambah integration, tambah integration. Okay, barulah kita integrate seketul-seketul. Integrate 1 terhadap dy, dapat Y. Integrate 1 per Y terhadap dy, dapat ln Y. Madam. Jadi tambah sebab negatif-negatif Ya, betul. Ni jumpa negatif dengan negatif. Alright. Okay, yang ni pula jumpa negatif ni kan jadi negatif. Terima kasih siapa yang tanya tu dia negatif tu dia kena darab kat dalam, so jadi positif. Okay, so next sama dengan negatif 1 ni kalau awak integrate dengan dx dapat negatif x. Okay.
2 per X, bila integrate dapat 2 ln X. Kita integrate seketul-seketul je. Simple yang ni, tak ada teknik apa-apa pun. Okey, yang ni hati-hati bukan jadi ln tau. Yang ni jadi apa ni? Siapa boleh beritahu? Kalau 1 per X kuasa 2 ni kalau integrate. Sepatutnya dapat apa kalau 1 per X kuasa 2? Siapa ingat integrate ni? Kena revise lah ni tajuk-tajuk ni. Okey, untuk yang ni tak ada orang ingat. Yang ni X kuasa 2 ni dia kena naik atas. Okey, bila naik atas dia akan jadi kuasa negatif. Kena tukar macam ni. So bila tukar macam ni dia kena guna formula tambah 1 bahagi tambah 1. So kita dapat sini X kuasa negatif 1 bahagi negatif 1. Okey. Jadi ingat kalau X kuasa 2 bawah ke X kuasa 3 dia kena tukar naik atas. Dia takkan jadi ln. Okey, so yang ni lah yang dia akan jadi. Turun bawah balik dia akan dapat 1 per X. Dia akan dapat negatif. Okey, dan disebabkan sini negatif. Lepas tu dapat jawapan negatif. So dia akan jadi positif sini. Positif 1 per X. Dan jangan lupa tambah C. Okey. Alright, so dekat sini saya sebenarnya tak tunjuklah formula detail tu. Cuma sebagai tahu ini sebenarnya kita integrate asas je. Yang ni dapat yang ni, yang ni dapat yang ni dan yang ni dapat yang ni. So tambah C. Jadi yang keseluruhan sebenarnya semua ni adalah general solution. Ni GS. Kenapa panggil GS? Sebab dia ada tambah C dekat belakang. Okay? Alright, so disebabkan ini dia nak cari particular solution. So particular solution kan dia kena ganti IVP. Ni IVP. So IVP awak X berapa? X1, Y1. X1, Y1. Nak kena ganti kat mana ni? Ganti dalam soalan ni. So replace je. So sekarang ni Y dia akan jadi 1 tambah ln 1 sama dengan negatif. X berapa? 1 juga. Tambah 2 ln. X ni 1 juga. Tambah 1 per. X berapa? 1. Ganti je. Lepas tu awak kira. Ni 1 tak apalah. 1 dapat 1. Ataupun guna kalkulator lah terus. 1 tambah ln 1. So 1 tambah ln 1 tekan kalkulator dia akan dapat 1 lah. Okey, yang ni kira direct ni. Negatif 1 tambah 2 ln 1 tambah 1. Atau boleh congak je sebenarnya. Okay, so dia akan dapat kosong sini. Okay, tambah dengan C. So berapa nilai C dia? 1 tolak kosong, 1 je lah. Jadi nilai C dia adalah 1. So lepas dah dapat nilai C ni, dia kena salin balik. Ganti dekat tempat ni. Ganti. So dia akan dapatlah jawapan penuh dia macam ni. Y, ni jawapan dia Maknanya awak salin balik pada general solution tu kan. So Y tambah ln Y sama dengan ni. Negatif X tambah 2 ln X tambah 1 per X. Dan C dekat belakang ni dah dapat nilai dia 1. So tambah 1. Jadi itulah jawapan dia. Tujuan dia awak kena cari nilai C je. Okay. Step pertama, step kedua, step ketiga. Terus dapat jawapan. Okay. Alright. So habislah untuk persamaan linear pula, separable. Ada soalan tak setakat ni? Dia ni jadi kosong je. Apa yang jadi kosong? Yang ni ni. Cuba tekan negatif 1 tambah 2 ln 1 tambah 1 per 1. Oh, tambah 2 ln 1. 2 ln 1 ni. Sekaligus semua. Tapi kalau nak buat satu-satu dia jadi macam ni. Dapat kosong. Okay. Dapat Alright. kosong. Okay. So boleh cuba nanti yang lain. Tolong cuba nanti macam mana dapat kosong tu. Ln 1 memang dia akan dapat kosong. Okay, so sekarang ni dah habis tajuk ni. Jadi nanti esok, next week pula dah. Assignment soalan assignment saya pergi pada belakang sekali yang ni. Ada satu soalan je. Saya nak awak cuba buat separable equation, alihkan dulu bentuk ni. Lepas tu awak ganti IVP. Cuba juga dan dapatkan jawapan dia dalam bentuk ni lah. Okay.
Alright, so satu soalan je untuk cuba sebagai assignment. Okay, next kita pergi kepada method yang kedua iaitu linear. Okay, so tadi kita belajar separable. Okay, sekarang ni yang kedua kita masuk linear. Nama kaedah je beza. Okay, linear ni dia ada dua nama. Ada setengah tu dipanggil linear dan ada setengah tu dipanggil integrating factor. So ada dua nama atau. Jadi kalau awak jumpa soalan nanti dia tulis integrating factor atau linear adalah benda yang sama. Okay, kita tengok kaedah dia linear equation. So dia ada 4 step. Yang ni dia kena ada formula jawapan dia. Okay, step 1 kena tukar bentuk ni dulu. Okay, saya tulis kat sini dy dx tambah pxy sama dengan qx. Dia kena dapatkan bentuk macam ni. Kalau separable tadi, awak asingkan y sebelah kiri, x sebelah kanan. Tapi untuk yang ni dia tak asing. Cuma awak kena jadikan kedudukan sama sebiji. dy dx duduk sini, px dia punya gabungan dy dengan qx. Okay. Lepas tu ni step pertama. Step kedua, awak kena keluarkan. Apakah px dan apakah qx. Just tulis je balik. Px dia sebenarnya apa dia? Qx dia ni apa sebenarnya? Okay. Okay, alright. So yang tu step yang kedua kan. Lepas tu yang ketiga, okay, yang ni dia ada formula. So formula ni saya akan bagi dalam exam esok. So formula dia adalah Vx. Okay, ni Vx. Okay, kenapa diguna V? V ni sebenarnya adalah singkatan bagi integrating factor. Ataupun dia guna V. Memang khas untuk V. Tadi P dengan Q. P dengan Q dapat daripada soalan. V ni memang formula yang kita kena cari. So, formula V, Vx sama dengan, memang kena ingat yang ni ataupun memang kena guna je. E, memang E, dia bukan X. E kuasa integrate Px dx. Jadi kuasa dia yang kena integrate. Mana nak datang P ni? P ni datang daripada step 2 yang awak dah jumpa tadi. Okay, so dekat sini awak kena integrate. So integrate nanti dapatlah jawapan dia. And then last kali barulah kita dapat general solution. Di mana general solution dia ada formula. So formula dia kalau tak hafal tak apa. Boleh rujuk sini, ni formula dia. Panjang tapi sebenarnya diganti je. V, Y, Q, V dan sebagainya lah. Dan lagi sekali kena ada integrate. So soalan saya, ada berapa kali integrate dalam soal kaedah linear? Ada berapa kali integration? 2. Ya, 2. Betul. Yang pertama sekali integrate sini. Integrate bahagian ni. Ni sekali. Lepas tu yang kali kedua tu bahagian belakang ni. So untuk kaedah linear ni dia ada twice ataupun 2 kali integration. Okay, so kita tengok pada contoh. Okay, sama macam tadi juga macam separable kita ada 2, general solution ataupun particular solution. Yang ni soalan 5 ni dia minta apa ni? General solution. So bila general solution maksudnya jawapan akhir awak akan tinggal dalam keadaan tambah C. Okay, tak perlu cari C tu. Okay, kita tengok soalan. So ini soalan dia. Dy dx tambah 2y tambah sama dengan 3. Okay. So ni kita compare dengan general particular general linear. Kalau linear dy dx tambah pxy sama dengan qx. Okay, so kalau salin bawah dia dy dx tambah 2y sama dengan 3. Sama tak bentuk dia? Sama. Di mana awak boleh identify kenapa color tu? Di mana px dia ni dia terus sub kepada sini 2. Dan qx ni nilai dia adalah 3. So tak payah tukar bentuk apa-apa, memang soalan ni dia dah bagi cantik dah. Terus dia akan keluarkan
PX dia sama dengan 2. Okay. Sini satu markah. QX dia 3. Okay. So sini ada satu markah di mana awak dapat tentukan P dengan Q daripada soalan. Okey, kemudian kita akan cari integrating factor iaitu Vx. So Vx kan dia formula dia kan Vx sama dengan E kuasa integrate Px dx. Okey, E ni kena salin. Integrate dx ni memang ada lah. Okey, daripada P yang kita ada tadi, P dia apa P dia? 2 kan? So kita kena integrate 2 sini. Jadi bila awak integrate 2, eksponen ni kena salin. Integrate 2 terhadap x, 2x. Jadi sekarang ni Vx awak adalah 2x. Okey, tadi P dengan Q, sekarang ni dah jumpa V. Dan last kali step yang keempat, kita cari general solution. So general solution ni formula. Tak perlu hafal pun tak apa. Awak tengok je. Okey, so Vx. Ingat tak Vx yang mana Vx? Vx E kuasa 2x. So ni ganti E kuasa 2x. Ni ganti Vx. Y tak payah ganti apa-apa. Memang Y ni memang Y je lah. Y. Okey, integrate. V kena ganti lagi sekali. E kuasa 2x. Dan Q. Kali pertama digunakan. Tadi guna P saja untuk integrate. Sekarang ni Q tadi yang jumpa daripada soalan 3. So ganti 3 kat sini. Jadi bila awak salin, contohnya saya tulis kat sini Ni formula Vxy sama dengan integrate Vx Qx dx. Vx adalah eksponen kuasa 2x y. And then kita integrate eksponen kuasa 2x untuk Vx. Dengan Q ni ganti 3. So dekat sini dia boleh darab. Jadi yang depan ni memang dah jawapan dia Tak payah integrate, tak payah apa, salin je. 3 darab E kuasa 2x, maka dia akan dapat 3E kuasa 2x dx. So yang ni lah yang kena integrate. So integrate, eksponen kena ingat kalau eksponen integrate, kuasa dia tak berkurang. Tapi awak kena differentiate dia punya kuasa dapat 2. So dia kena jadi bahagi. So dia akan dapat 3E kuasa 2x perkan dengan 2. Lepas tu tambah C. Depan ni nak kena buat apa? Depan ni salin je balik. Sebab memang dah jawapan dia dah. Okay, so inilah general solution dia. Okay. Yang lain sama je. Ada soalan tak yang ni? Yang example 5 yang seterang ni? Tak ada Okay, next. Kita tengok pada example 6. Okay, example 6 dia nak cari apa? General solution. So dia nak tambah C je lah. Okay, mana soalan? Ni soalan. Okay, soalan ni bila awak bandingkan dengan general solution yang linear, dy dx tambah pxy sama dengan qx. Ni general solution kan? Asas general problem. Depan dy dx ni dia sepatutnya tak perlu ada apa-apa. Dia hanya satu je. Okay, so sekarang ni kalau tengok soalan ni, masalah dia ada apa kat depan? Ada X kan? Jadi bila ada X, keseluruhan ni kena bahagi dengan X sebab kita nak hilangkan dia. Jadi sebab itulah bila awak bahagi dengan X, okay, so bila bahagi dengan X, yang ni potong. Lepas tu dia akan dapat sini Y per X dan sini dapat X per X lah. Okay, jadi step pertama tu terus dia akan dapat sini dy dx tambah 1 per X Y sama dengan X. Sebab kat sini dia potong dah. Kenapa bahagi dengan X? Sebab depan dia ada X. Kalau contoh soalan awak ada dia bagi macam ni. 2X dy dx tambah Y sama dengan X kuasa 2. Contohlah kalau soalan macam ni kan. Sepatutnya dia kena bahagi dengan apa? 2x. Ya, 2x. Sebab tengok depan ni. So keseluruhan ni kena bagi dengan 2x. Tengok kepala dia je. Kalau depan ni 2 saja kena bahagi 2. Alright, terima kasih siapa jawab tu, betul lah. Okay, so dekat sini dah dapatlah general bentuk dia. Jadi dekat sini lah kena keluarkan. So 1 per X. Okay, 1 per X ni adalah P dan X ni adalah
Q. Jadi awak tulis bentuk macam ni, dia akan dapat 1 markah. Okay, ingat untuk P, nak ambil P, Y jangan ambil, Y bukan P. Y ni memang dia asing. Jadi sebab itulah kalau ikutkan asal bentuk dia memang Y per X. Tapi sebab kita ambil X saja kan, jadi 1 per X saja adalah untuk P. Y ni kita abaikan, ignore je. Right? So, dah dapat P dengan Q, tujuan kita bentukkan macam ni sebab nak dapat P dengan Q. Kita extract dia. So, step kedua, kita kena guna formula integrating. So, integrate 1 per X. Sebab P kan, integrate 1 per X dapat ln X. So, dekat sini, kalau siapa-siapa confused, E kuasa ln X, dia sebenarnya ada hukum indeks. Okay, hukum indeks kalau E dia kuasa dengan ln, dia boleh potong terus, cancel. E kuasa ln je. Okay, kalau E kuasa X kuasa 2 macam ni, dia tak boleh potong sebab tak ada ln. Dia kekal macam ni. Tapi kalau E kuasa ln, dia boleh potong, jadi X ni dia boleh jadi nombor besar. Sebab tu dia akan dapat X sahaja. Boleh Okay. Contoh nanti kalau awak buat assignment, okay, saya bagi hint terus siapa yang join kelas saya ni ataupun tengok balik recording video ni, sekiranya saya bagi contoh PX dia adalah 5 per X. Ni PX. Contoh daripada soalan lah. So nanti bila nak cari integrating factor Vx kan, Vx sama dengan eksponen kuasa integrate 5 per X dx. Okay, so dekat sini bila awak integrate 5 per X dapat apa? Dapat 5 ln X. Okay, dekat sini dia tak boleh potong. Nampak tak? E dengan ln ni dekat-dekat. Tapi disebabkan ada 5 dekat depan, awak kena guna matematik 1 dulu. Log, hukum log. Hukum log yang dia kena naikkan 5 ni jadi kuasa untuk X. Iaitu yang macam ni contoh dia. A log B bersamaan dengan log B kuasa A. A ni dia boleh naik jadi kuasa untuk B. Okay, kenapa kita kena alih macam ni? Sebab kita nak bagi laluan kepada eksponen untuk cancelkan dengan ln. Jadi bila awak tulis bentuk macam ni, dia akan jadi E ln terus and then X. Nampak tak 5 ni? Dia akan jadi X kuasa 5. So boleh potong tak sekarang? Baru boleh potong. Maknanya eksponen dengan ln boleh potong terus, maka jawapan dia akan dapat X kuasa 5. Okey? Ingat yang ni hukum indeks dengan hukum log. Jadi saya kena terangkan jugalah sebab ada mungkin yang tak ingat. Okey, so yang ni lah dia boleh explain kenapa daripada E kuasa ln X jadi X. Sebab eksponen kalau kuasa dengan ln terus dia boleh potong. Okey. Saya nak bagi satu lagi contoh kalau yang yang ni dia tak ini. Yang tak ada. Okey, yang ni contoh untuk saya nak terang pasal ln tadi lagi. Okey, contoh lagi satu kalau PX dia adalah negatif 1 per X. Okey, negatif 1 per X. So kalau kita nak cari integrating factor, Vx formula dia E kuasa integrate negatif 1 per X dx. Okey. Yang ni kalau integrate negatif 1 per X, dia akan dapat apa? Siapa boleh beritahu saya? Negatif 1 per X. Negatif ln X. Okey, betul. Terima kasih. Negatif ln X. Alright, betul. Sebab dia sama je. 1 per X dapat ln. Cuma sini dia dapat negatif. Saya nak highlightkan, kalau ada negatif, sebelum ni saya beritahu nombor kan. Okay, negatif ni dia pun tak boleh juga berada di antara eksponen dengan ln kalau nak cancel. Jadi negatif ni sebenarnya negatif 1. So negatif ni dia kena alihkan juga. Walaupun nampak simple tu negatif. So bila dinaikkan ke atas jadi kuasa negatif 1. Okay, dia kena alihkan dulu. So bila alih dia akan dapatlah eksponen ln X kuasa negatif 1. Jangan tulis negatif saja sebab dia sebenarnya negatif 1. Okey, so bila dapat macam ni barulah awak ada hak untuk masukkan
eksponen dengan ln ni sekaligus. Okay, jadi dia akan dapatlah X kuasa negatif 1. So conclusion dia, sekiranya ada negatif ke ada nombor dekat depan, kena alihkan jadi kuasa untuk ln, baru kita boleh potong untuk eksponen. Okay, ilmu ni boleh guna mana-mana je. Kalau ada masalah untuk dalam subjek lain yang ada integration macam ni, ingatlah eksponen kuasa ln dia boleh cancel out. Okay, dia boleh potong. Okay, right, so boleh jadi nanti kalau ada assignment, saya memang bagi assignment yang ada potong macam ni. So kena try buat lah. Okay, so saya balik pada sini balik kita masih berada pada sini Vx ni. So Vx tadi bila dah potong eksponen dengan ln, maka dia akan dapat X. Jadi terus masuk dalam formula untuk general solution kan. Vxy, Vxqx. So Vx ni tadi dapat X. Jadi kita letak X kat sini. Okay. Kemudian Y, tulis je Y balik. V ni lagi sekali kena tambah gantikan X. Dan untuk Q, jangan ganti X juga. Tapi kebetulan sebab QX dia ni memang X. So dia akan dapat X ni. Okay, so XY dekat depan ni dia memang dah jawapan dia. So salin je sampai habis. Cuma dekat bahagian ni kita kena selesaikan dulu. X darab X dapat X kuasa 2. Lepas tu baru kita integrate dapat X kuasa 3/3 dan tambah dengan C. So ni integrate. Belakang je. So terus dapat jawapan. Okay. Gunanya V tadi ni sebab dia nak masuk dalam formula ni. Okay, ada soalan tak yang ni? Tak ada Tak ada, Miss. Okay, right. So saya pergi kepada contoh yang terakhir. Okay, so contoh terakhir ni sebenarnya adalah untuk particular solution. Ingat gini je lah, particular solution tu dia sama je macam separable. Dia kena gantikan nilai X dengan Y untuk cari nilai C kan. Jadi example 7, find integrating factor ni namanya kaedah. Okay, mana masalah dia? Sini masalah dia. Dia nak apa? Particular solution. So kalau dia nak particular solution, dia nak cari nilai C. Kalau nak cari nilai C, IVP wajib dia kena bagi. So ni IVP dia. So IVP dia tanda terus. Yang dalam kurungan nilai X dan luar kurungan nilai Y. Untuk IVP ni dia akan guna masa step 3 je. So step 1 dengan 2 tu awak abaikan dulu. Masa nak integrate dengan general solution tu kita abaikan dulu. Okay, so saya tunjuk cara tulis untuk penyelesaian Okay, so sekarang ni Y prime tolak Y sama dengan 2E kuasa X. Tolong ingat Y prime sebenarnya adalah dy dx. Sama je. Negatif Y 2E kuasa X. Okay, so kita bandingkan bandingkan dengan general form untuk linear. Yang Px sama dengan Q tu. So memang dah sama, tak payah bagi dengan apa-apalah. So P dia negatif 1 dan Q dia 2E kuasa X. Okay, so tulis kat sini je. Px dia negatif 1, Qx dia 2E kuasa X. Tulis yang ni 1 markah. Okay, so next nak kena cari apa? Nak cari integrating factor. Okay, so kita tulis Vx sama dengan E kuasa integrate Px. Ambil negatif 1 terus. Negatif 1 dx. Okay, integrate negatif 1 dx. Maka dapat negatif x. Boleh potong ke E dengan x ni? Tak boleh. E ni boleh potong kalau ada kuasa ln. So memang ni lah Vx dia. Awak tak boleh ubah dah. Memang ni Vx dia. Sini dia akan dapat 1 markah sebab awak integrate. Okay. Kemudian dah habis kat sini. So kita masuk dalam general solution. So GS ni saya tulis general solution So general solution formula dia Vxy sama dengan integrate V dengan Q. Okay, so kita ganti satu-satu. So ganti satu-satu. V apa V? V eksponen negatif X. Y ni salin balik. V ni eksponen negatif X. Q. Q yang ni. Q adalah 2E kuasa X. Dx ni kena salin macam biasa. Okay. Alright. So yang depan ni memang jawapan dia dah.
So kita akan tulis kat sini eksponen negatif XY sama dengan untuk yang ni kena ingat indeks sebabnya kalau X darab X memang dapat X kuasa 2. Tapi kalau eksponen negatif X darab dengan 2 eksponen X, kuasa indeks dia akan jadi 2i negatif X ni tambah dengan X. So dia akan dapat kosong. Negatif X tambah X jadi kosong. So dia akan dapat 2i kuasa kosong. I kuasa kosong nilai dia berapa? 1. So 1 kan. So dia akan dapat 2. Jadi kat sini terus dapat 2. Okey. Tapi tengoklah daripada soalan dia. Kalaulah Vx awak tu dia adalah 2i kuasa 4x contohnya lah. And then Qx tu adalah 2i kuasa x. Yang ni dia takkan jadi 2. Sebab kalau awak darab 2i kuasa 4x darab dengan 2i kuasa x, dia tak vanish yang ni 2 darab 2 dapat 4. I kuasa 4x darab I kuasa x, dia akan jadi I kuasa 5x. Okay, so ni case lain lah. Jangan anggap kalau eksponen darab eksponen terus dapat nombor je, tak. Dia tengok pada hasil tambah kuasa. Kalau wujud kuasa dia kena tulis. Untuk yang ni sebab yang ni negatif, yang ni positif. Sama nilai, so dia masuk. Okay. So tinggal bentuk macam ni dah simplify. Kita akan last kali kena integrate. So depan ni saling balik macam biasa sebab memang dah jawapan. Integrate 2 dapat 2x. Betul 2x. Dan tambah dengan C. Kalau dia minta general solution, jawapan awak stop sampai sini je. Ni memang dah dapat general solution awak dah. Tapi sekarang ni soalan dia nak apa? Particular kan? Particular dia bagi IVP. So IVP dia X kosong dengan Y 1. So awak tulis sini. X kosong Y 1. So dekat sini awak kena gantikan X dengan kosong. So ni eksponen sama, eksponen negatif. X jadi kosong. Y ganti berapa Y? Y ganti 1. Okay, tulis 1 sini. 2. X lagi sekali kena ganti apa? Kena ganti kosong. So tulis kosong kat sini tambah dengan C. Okey, dekat sini eksponen kuasa negatif kosong. Awak tekan je kalkulator. Shift lon. Tadi lon kan? Yang ni kena tekan shift lon. Cuba tekan shift lon. Lepas tu kalkulator awak keluar. E terus kan? Okay, lepas tu jangan tekan kuasa apa-apa sebab dia terus jadi kosong macam ni je. Sebab negatif kosong memang kosong. Tak payah tekanlah negatif tu. Kosong, okay. So E kosong darab dengan 1 dapat berapa? 1 lah. 2 darab kosong? Kosong. Tambah C. Jadi boleh cari tak C? Boleh sebabnya C adalah sama dengan 1. Okay, so dekat sini lah dah ada ni, sini 1. Okay. Jadi last kali awak just gantikanlah. Mana general solution awak? Cuba highlightkan general solution. General solution, ni. Yang panjang-panjang ni general solution awak. Okay, ni general solution sebenarnya. So bila dapat general solution tadi dengan C, awak salin balik je jawapan dia. So dia akan jadi E kuasa negatif XY sama dengan 2X tambah C dia tadi 1 kan? Awak replace je. Tapi jangan salin sini, salin kat bawah lah sebab saya tak muat So ni jawapan dia. Okay, kalau tinggal macam ni, dah betul Yang ni tak payahlah saya tak, yang ni sebab dia alihkan je. So tak payah buat lah yang ni. Yang ni bawah tak payah. Okay. So dia akan dapat jawapan yang tu. Okay, ada soalan tak setakat ni? Kena try buat yang ni lah. Kena buat yang question 2A. Linear Question B. Okay, yang A ni, siapa boleh bagi tahu saya? Ni saya bagi hint tadi. Nak kena bahagikan dengan berapa? X. Okay, bahagi dengan X dulu. Sebab kita nak jadikan bentuk yang asal tu hanya dy dx saja, baru tambah px and then tambah qx. Okay. So nanti kena bahagilah. Yang ni kena bagi x, ni bagi x, bagi x, bagi x. Lepas dah dapat bentuk macam ni,
keluarkan Px awak berapa dan keluarkan Qx. Lepas tu cari Vx. Okey. Untuk yang soalan A ni dia adalah general solution Sebab apa general solution? Dia tak ada bagi IVP. So dia memang dapat jawapan dalam keadaan tambah C. Okey. Berbeza dengan soalan B. Soalan B dia minta particular. Sebab apa particular? Sebab dia bagi IVP dekat belakang. Jadi awak kena dapatkanlah jawapan dia dalam nilai C yang awak jumpa lah. Okey. Yang ni tak payah tukar apa-apa ni. Dia memang dah dapat dah P dengan Q dia. Okey. So saya rasa assignment boleh buat lah kot. Yang ni memang saya nak bagi markah free je. Asalkan awak hantar. Buat dan hantar. Samakan dengan jawapan yang saya dah bagi ni. Okey. Pukul apa dah jam? Pukul 11 dah. Madam, Ya. dah kalau Y tangent X kan? Kan dia kan PXY. Lepas tu tangent X je lah PX dia. Betul. Ke kan, Tangent X saja. Betul lah. Tangent X je lah dia punya PX. Oh, okay. Okay. Alright. Walaupun PX dia dekat belakang asalnya PXY kan. Y PX pun betul. Jadi tu dah tanya tadi tu. So tan X ni sebenarnya adalah P dia. Kalau Q dia memang seketul cos X. Okay. Alright. So sekarang ni good luck untuk assignment. Boleh hantar nanti sampai hari Khamis. Apa-apa masalah boleh tanya. Dan malam ni pun kalau ada yang siapa yang free cuba buat dulu petang ni. Malam ni saya buka slot. Boleh tanyalah. Okay, so habis untuk chapter 3. Saya akan continue sampai 11.30, setengah jam je. Untuk satu lebih masa 15 minit dah ni. Next saya nak pergi pada chapter 4. Okay, so boleh sekejap saya tengok berapa orang dalam kelas saya ni. Okay, right. Okay, so nanti cuba buat dua kaedah je. Linear dan juga separable. Okay, next kita masuk satu topik lagi. Satu kaedah je yang ni. Sangat mudah. Dia guna kalkulator sahaja. Alright, so kita pergi kepada tajuk yang kedua iaitu second ODE. Okay, so awak tinggalkan tadi tajuk tadi tu awak tinggalkan sebab dia tak ada berkaitan dengan yang tadi tu. Alright. Okay, kenapa nama dia second order ordinary differential equation? Okay, ordinary differential equation singkatan dia adalah ODE. Kenapa dia second order? Sebab bentuk soalan dia adalah D kuasa 2Y dx kuasa 2. Ataupun satu lagi adalah Y double prime. Okay. Alright. Saya sebenarnya nak, bila saya ajar student saya bukan nak suruh dia orang menghafal. Dia kena faham sebenarnya. Jadi ni dekat depan ni saya tunjuk balik apa yang kita dah belajar dalam DGE 2123. Okay. First kali daripada Y, awak dapatkan dy dx. Sorry sekejap Okay, mula-mula awak belajar Y, dia differentiate dapat dy dx. Ni, differentiate. Chapter berapa? Chapter 1. Kemudian, kita masuk pula chapter 2. Chapter 2 daripada dy dx, dapat balik Y, kita integrate. Kan? So dia akan jadilah Y sama dengan integrate apa-apa terhadap dx. Kemudian yang chapter 3, sama juga daripada dy dx ni nak dapatkan Y. Ni chapter 3. Tapi dia ada kaedah khusus dia iaitu separable dengan linear. Dan dua-dua ni kita guna integration. Tadi kan integrative factor dan sebagainya lah. Okey, untuk yang sekarang ni yang chapter 4. Chapter 4 ni sebenarnya rentetan daripada chapter 1 hari tu. Kalau awak ingat chapter 1 kalau kita differentiate lagi sekali. Okey, kalau kita differentiate dy dx lagi sekali dia akan dapat second order. Iaitu d kuasa 2y dx kuasa 2. Okey. Sekarang ni
dia nak patah balik, nak cari jalan asal dia. So nak cari jalan asal dia, daripada dy dx ni dia nak dapat balik jawapan y. Okay, jadi sekarang ni dia patutnya kalau ikutkan dia kena integrate dulu sekali, integrate kali kedua. Tapi tak perlu, kita belajar satu kaedah yang dinamakan sebagai homogeneous. So homogeneous ni, dia adalah kaedah khusus untuk second ODE. Dia nak dapat terus jawapan y. Okay, tanpa perlu integrate dua kali. Sebab kalau nak patah dua kali dia macam lompat. Kena integrate kan. Jadi kita tak perlu, kita hanya guna kaedah homogeneous sahaja. Dan homogeneous ni dia tak guna integrate tapi dia guna hanya differentiate sahaja. Differentiate sahaja. So tak ada integrate. Okay, so ni adalah konsep dia lah. Okay, so untuk yang ni, nota kat depan ni, second ODE bentuk dia macam ni ataupun kita boleh tulis sebagai AY double prime tambah BY prime tambah CY sama dengan GX. Kalau awak nampak dia ada Y double prime ataupun awak nampak D kuasa 2Y, maka itu dinamakan sebagai second ODE. Boleh Okay. So nak selesai ada dua kaedah tapi saya tak masuk yang ni, kita hanya masuk homogeneous. Homogeneous dengan non-homogeneous, beza dia adalah yang di bahagian belakang. Kalau homogeneous, dia punya persamaan exactly equal to 0. So jadi soalan awak nanti homogeneous, dia hanya fokus kepada soalan yang belakang ni bukan GX tapi dia hanyalah sama dengan kosong. Okay? So tu nama dia homogeneous equation. Okay, untuk yang non-homogeneous ni saya bagi nota tapi tak masuk exam. Yang ni tak termasuk exam. Just untuk awak ilmu sajalah, awak boleh belajar dan upcoming kalau degree nanti jumpa, boleh rujuk balik nota ni. Okay, kita pergi kepada homogeneous equation. Apa bentuk umum dia? Bentuk general dia, bentuk umum AY double prime tambah BY prime tambah CY sama dengan sama dengan apa kalau homogeneous? Sama dengan Kosong. Kosong. Ya. Kalau dia bukan kosong, maknanya dia sama dengan 5 ke, sama dengan 6 ke, sama dengan X ke, itu bukan homogeneous sebab dia ada nilai. Okay? So nak kenal homogeneous senang je. Nak kenal homogeneous, dia belakang ni wajib kosong. Okay? Alright. So kita tengok pada contoh Contoh ni kalau perasan, ni homogeneous. Kenapa homogeneous? Sebab dia kosong. Yang ni kenapa homogeneous? Sebab dia kosong kat belakang. Ni pun kosong. Ni homogeneous. Sini pun kosong. Okay? Right. So kita tengok pada step dulu. Dia ada 4 step. Yang ni sangat senang. Student saya biasa mudah boleh score lah. Sebab dia hanya perlu guna kalkulator sahaja. Okay. So kita nak selesai. Yang pertama sekali step dia ada 4 step. Okay. Ni step. Okay, step pertama gantikan dulu y double prime sama dengan m kuasa 2, y prime m, y1. Ataupun dalam erti kata lain, soalan dia kan asal dia kan ay double prime tambah by prime tambah cy sama dengan kosong sebab dia homogeneous kan. Awak hanya perlu ganti y double prime ni dia jadi m kuasa 2. Maksudnya dia nak tukar jadi bentuk kuadratik. Sebab dia kuasa 2 ni. Lepas tu, so dia jadi am lah. Lepas tu belakang ni dia akan jadi BM. Sebab Y prime ni dia akan ganti M. Kemudian CY ni, Y ni ganti apa? Y ganti 1. Maknanya kalau C darab 1, dia akan dapat C. Sama dengan kosong. Okay. Kalau tengok benda ni dia lag-lag macam bentuk quadratic equation iaitu AX kuasa 2 plus BX plus C sama dengan kosong. Okay. Tapi hak ni nama dia quadratic equation. Yang ni nama dia auxiliary equation. Auxiliary equation ni sebab dia pergi tukar bentuk M. Ni. Auxiliary equation, so dia akan dapat AM square plus BM plus C. Okay, so itu langkah yang pertama. Senang je kan? Awak tukar bentuk ni dapat 1 markah. Okay, nak bagi tahu kena tukar jadi auxiliary equation. Langkah kedua, kita kena cari punca untuk M. Macam mana kita nak cari punca kuadratik? Siapa boleh bagi tahu nak cari nilai X tu? Nak guna kalkulator. Tapi kalkulator kena tekan apa?
buat macam hot EQN. Ya. Kan? EQN betul. Kan biasa kalau awak nak cari nilai X tu, awak tekan EQN 1, kemudian degree 2 kan. Lepas tu dia akan dapatlah nilai X berapa, nilai X dia berapa. Sebenarnya sama je. Hak ni untuk step kedua ni, guna calculator je. Tulis ni calculator. Calculator yang EQN tu. Tujuan dia nak cari nilai M. Okey. Di mana bila dapat nilai M, kalau dalam kalkulator dia akan tulis X lah. Tapi untuk jalan kerja atas kertas, awak akan tulis M dia, M1 dia berapa, M2 dia berapa. Okey. Jadi step pertama tadi tulis dulu AM kuasa 2. Step kedua guna kalkulator dapatkan nilai M. Okey. Lepas dah dapat nilai M ni, dia akan menentukan jenis penyelesaian. Maksudnya kalau awak dapat M tu berapa-berapa, dia akan ada 3 jenis. Yang pertama real and distinct, yang kedua real and equal, lepas tu yang ketiga complex number. Awak tak boleh main teka-teka je. Dapat soalan lepas tu teka, ni real ada. Dia perlu masuk dalam kalkulator, dapat nilai daripada kalkulator, baru awak boleh tentukan jenis jawapan dia. So jenis jawapan ada 3, real and distinct, real and equal, dan satu lagi complex number. Okay. Sebab apa kena tentukan dulu jenis dia ni? Kalau nilai kalkulator awak tu dapat real and distinct. Distinct ni maksud dia berbeza. Berbeza. Kalau dapat nilai M tu 2, M1 dapat 3, M2 dapat -5. Nilai beza kan 3 -5. So jenis jawapan akhir dia awak kena salin dengan ni. Sebiji. Ni jawapan dia je. YC bukan kena ingat lah, tapi kalau tengok formula dia, awak kena dapat salin je lah nanti. K1 memang wajib kena tulis. M1 adalah daripada kalkulator tadi. K2 memang tak ada nilai. M2 daripada kalkulator. Okay. Alright, so kalau real and equal, maksudnya kalkulator awak tu M1 dengan M2 ni nilai dia sama. Jadi nama dia real and equal ataupun orang kata sama lah. So bila sama, jawapan formula dia beza sikit je dengan atas ni. Beza dia kalau yang ni K1 lah ke? EMX, tapi yang ni dia ada repeated, dia ada berulang. Kena letak X kat sini. Okay? Formula dia sama je, formula lebih kurang tapi dia akan jadi X dekat tengah. Okay, untuk yang ketiga jenis, kalau complex number, biasanya complex number ni dalam kalkulator awak tu, kalau masuk EQN 1 degree 2, lepas dia paparkan kalkulator awak X1 tu, dia ada letak I hujung ni. Ataupun atas hujung ni dia ada tulis RI. Kalau keluar je kalkulator awak gini, terus dia adalah jenis yang ketiga iaitu complex number. Okay. So complex number dia unik sikit. Dia tak sama macam real and distinct, real and equal. Dia akan jadi ada exponent dengan ada cos dengan sin. Okay, formula ni saya akan bagilah. Awak just tahu nak cari guna kalkulator je. Okay, dan sekiranya kalau dia minta particular solution, maka step keempat awak kena cari value K1, K2. Macam soalan chapter 3 tadi, particular solution kena cari nilai C. Tapi untuk chapter 4, particular solution, dia kena cari nilai K1, K2. Sebab dia memang tak ada integrate sini, dia hanya ada differentiate sahaja. Okay, so cakap lama-lama pun mungkin awak dah nampak kan? Jadi saya pergi pada contoh macam mana awak nak jawab. Okay, example pertama, dia minta benda ni, general solution tak? Kalau general solution, dia stop sampai step 3 je. Step 4 ni particular solution. Tak payah cari K1, K2 tu. Okay. So find the general solution of homogeneous. Homogeneous di kosong belakang. Okay, so ni soalan dia. So saya tulis Dia akan jadi D kuasa 2Y dx kuasa 2 tambah 5 dy dx tambah 6y sama dengan kosong. Langkah pertama kena buat apa? Kena tulis M. Tukar jadi M kuasa 2 je belaka. M kuasa 2 untuk yang depan ni. Yang ni dia akan jadi M kuasa 2. Kalau depan ni ada 10, dia akan jadi 10 M kuasa 2.
Tapi sebab depan tu dia tak ada benda-benda nilai kan. So dia tak payah tulis 10 ni. Okay, so dia akan jadi M kuasa 2 tambah 5. DY/dx jadi benda? Jadi M. Okay, so dia akan jadi 5M tambah dengan dan 6. Y ni dia kena ganti 1. Hak ni ganti M kuasa 2. Okay, sama dengan kosong. So guna kalkulator awak sekarang. Kalau awak ada kalkulator awak tekan mod 3 kali EQN 1 degree 2 dan awak masukkan nilai A ni. Nilai A dia berapa? A1, B5, C6. Cuba masukkan A1, B5, C6. Kalkulator awak dia bagi berapa? Apa dia? Degree 1. Degree 2. Degree 2. Okay. Degree 1 tak ada. Dia degree 2 dengan degree 3 je ada. Bukan unknown Unknown bukan. EQN 1 degree 2. Tekan kalkulator. Okay, kalkulator awak dia bagi gini ya. X1 negatif 2. Lepas tu X2 Negatif 3. Okay, negatif 3. Okay, so sekarang ni dalam kalkulator X1, X2 tapi dekat sini dia sebenarnya adalah M. Kalau ingat pemfaktoran dia sepatutnya tulis M tambah 2. Sebab kalkulator bagi negatif 2 tapi bila nak tulis pemfaktoran dia jadi M tambah 2. Dan untuk jawapan yang negatif 3 ni dia kena tulis jadi M tambah 3 sama dengan kosong. Maka barulah awak salin kat sini jawapan daripada kalkulator awak tu iaitu M1 adalah negatif 2 dan M2 adalah negatif 3. So adakah nilai M1 dengan M2 adalah sama? Tak. Tak sama. Jadi bila tak sama, awak tengok sini, dia akan jatuh kepada jenis yang pertama iaitu real and distinct. Real and distinct berbeza. M1 tak sama dengan M2. Jadi jawapan dia kena choose yang ni. Iaitu YC sama dengan K1E M1X tambah K2E M2X. Okay, saya tulis dulu formula dia. So sini awak boleh tulis lah real and distinct. Sebab dia berbeza ataupun shortcut dia tulis lah berbeza kan. So dia punya jawapan maka general solution dia adalah YC sama dengan ni ikut je formula E kuasa M1X M1X tambah K2E M2X. Ni formula yang kata raw, yang mentah lagi. Memang formula asal dia. Jangan tinggal gini saja. Kalau tinggal gini saja memang salah. Sebab awak kena gantikan nilai M tadi. M1 dia berapa? Negatif 2. So kena ganti sini je. Lepas tu M2 dia negatif 3 kan? Ganti sini je. K1E dengan K2E jangan usik. X pun jangan usik. YC pun jangan usik. Maka jawapan yang sepatutnya awak kena tulis selepas awak dah identify jenis penyelesaian dia. Tulis balik bawah ni. YC sama dengan K1E. M1 dia negatif 2. So letak sini negatif 2X. Tambah K2E. M2 yang kedua adalah negatif 3X. Okay. So dah dapat jawapan. Jadi kat sini kalau keluar final assessment esok, yang ni 1 markah, yang ni 1 markah. Free untuk 2 markah untuk penyelesaian asas sahaja. Okay. Jadi step dia simple je lah. 1, 2, 3, 4, 5. Tak nak salin formula ni tak ada masalah. Terus direct pada jawapan akhir. Boleh ke? Boleh, madam. Okay, right. Thank you bagi feedback. Okay, so saya bagi 3 contoh. Example 1, example 2, example 3. Example 1 dengan example 2. Benarnya saya nak tunjukkan awak beza kalau jenis real equal, jenis complex number. Okay. Jadi sekarang ni saya pergi kepada jenis yang kedua pula. Jawapan dah ada.
So kalau solution awak dalam kertas nanti, awak tulis macam ni je lah. Soalan A, dia nak cari general solution kan. So general solution dia 3 step je lah. Ganti M, batu calculator dan pilih solution. So yang pertama, Y double prime tambah 4Y prime tambah 4Y sama dengan kosong. Step pertama kena buat apa? Kena gantikan M. Y double prime jadi M kuasa 2. Y prime jadi M. Y jadi 1. So 4 darab 1, 4 je lah. Sama dengan kosong. Okey, guna kalkulator, awak masukkan A1, B4 dengan C4. Okey, cuba masukkan dan bagi tahu saya paparan dalam kalkulator. A1, B4, C4. Negatif 2. Okey, atas ni ditulis X ke X1? Sekejap. Sahaja. Okey. Alright. Nampak tak beza dia? Kalau ada dua punca berbeza, kalau ada dua punca dia tulis sini X1 dengan X2. Tapi kalau dia ada satu je punca, dia memang tulis sini X sahaja. Dia tak ada apa tulis label X1. Jadi automatik kalau dia keluar X sahaja, negatif 1, maksudnya itu adalah jenis yang kedua iaitu real and equal. Maknanya awak perlu tulis sini M tambah 1 kuasa 2 sama dengan kosong. Okey. Dia tak akan ada 2 lah sebab kalau awak tekan error ke bawah, pelajar saya soal masalah. Dia ingatkan X2 tu 1. Sebenarnya 1 ni dia adalah nilai A yang dipatah balik tu. Jadi jangan ambil yang ni. Sebab tu penting kena tengok sini. Kalau dia tubik X saja, automatik dia ada sebenarnya lah real and equal. Dia sama je. Ada satu je nilai. Okay. So M dia sekarang bukan M1, M2 dah. M dia memang satu je. Negatif 1. Faham? Boleh Tadi dia keluar 2. Ni X1 dia X2. Sebab you nak cover real and distinct. Okay, jadi sekarang ni bila dia adalah negatif 1, dia real and equal. Maka awak kena check formula real and equal yang ni. Okay, so formula dia awak tengok balik dalam nota awak nanti. Dan saya tulis kat sini je lah. Dia punya formula maka YC sama dengan negatif 2. Negatif 2. Sorry. Okay, thank you. Ni negatif 2 betul lah. 4. Okay, so sini dapat negatif 2. Jadi sini M tambah 2. Maka M dia negatif 2, right? So untuk formula real and equal, dia punya formula adalah K1E M X tambah, dia tak ada M1, M2 K2X dulu. X dulu baru E MX. Jadi beza dengan real and distinct yang kita buat tadi contoh sebelum, di sini je beza, kena tambah X. Jangan lupa tambah X itu. Okey, maka jawapan dia akan dapat YC sama dengan K1 salin, E pun salin. M ni je kena gantikan dengan negatif 2. So negatif 2X tambah K2X E. Ni kena guna yang sama je lah. So negatif 2X. Dah dapat jawapan. Okay. So real and equal dia akan dapat dua-dua kuasa yang sama. Cuma beza kena tulis X je rapat dekat yang kedua tu. Okay, faham Okay, next. Dah tengok contoh yang ni. Dia boleh kalkulator awak je lah kena tahu M1 dengan M2 ni. Okay, yang seterusnya untuk complex number, ingat dia ada keluar I. Jadi kita try practice yang ni. Saya nak tekan kalkulator Ni step pertama Ni step pertama saling dulu soalan. Step kedua, dia akan jadi M kuasa 2 tambah 9 je. So jangan bimbang. Kalau ada soalan, dia tak semestinya cukup lengkap 3. Jadi kalau Y double prime tambah 9Y sama dengan kosong. So dia tak bagi Y prime kan? So dia tak bagi Y prime, tak apalah. Jangan pergi tulis M pula. Y double prime jadi M kuasa 2. Y saja. Y ni diganti 1. So dia akan dapat 9. Okay. Alright. So A berapa sini? A1, B0, C 9. Okay, so yang ni lah yang kena masukkan dalam kalkulator awak. Use kalkulator EQN 2
Kenapa EQN 2? Sorry ni, EQN 1. EQN 1 degree 2. Kalkulator bagi bentuk apa? X 1 sama dengan 3. Ada I, madam. Okey, terima kasih. Saya lukis sini sebab saya tak boleh tunjuk kalkulator. Dalam kelas saya tunjuk. Dia akan jadi gini. X1 sama dengan 3, ada cotek I kat bawah. Betul? Betul. Okey. Bila awak dapat kalkulator punca dia gini, dia bukan real. Dia tak boleh tulis macam M1, M2 tadi. Yang ni maksud dia adalah complex number. Awak belajar dah matematik 1 dulu. Kalau awak ingat lah. Complex number dia kena tulis gini. A plus minus BI. Okay. A plus minus BI. Jadi ni saya ajar guna kalkulator. Sebelum ni kena guna quadratic formula. Kalau ingat yang negatif B plus minus, patutnya gitu. Negatif B plus minus B kuasa 2 tolak 4AC. Punca kuasa bahagi B kuasa 2. B kuasa 2 maksudnya kan? Negatif B. A kuasa 2, sorry. A kuasa 2. Sepatutnya masa belajar dulu awak guna formula kena kira sesa-sesa. Tapi awak ni shortcut dia, awak guna calculator. So bila guna calculator dia akan dapat 3I. Jadi 3 ni nilai A ke nilai B? Sebenarnya 3 ni nilai B sebab I rapat dengan dia. Maka boleh tulis sebagai 3I. Macam mana nak cari A? Nak cari A, awak tekan shift. Tekan sekarang. Tekan shift. Lepas tu awak tekan sama dengan. Dia keluar macam mana kalkulator awak sekarang? X 1 sama dengan 0. Tapi dekat atas tu ada R dengan I. R. Okey. Betul. Betul lah yang buat tu. Okey. Dia sebenarnya macam kita shift. Kita double tukar. Tukar jadi I, tukar jadi RI. So kalau asalnya masa awak dapat tu dia keluar 3I macam ni. 3 ni merujuk kepada nilai B. Dan nak cari nilai A, awak kena tekan kalkulator, shift sama dengan. So bila shift sama dengan dia return balik, dipatah balik, ditukar, dia akan jadi RI dekat atas di mana A dia adalah kosong. Okay. So yang ni kenapa saya tunjuk macam ni sebab selain daripada guna quadratic formula, awak boleh guna calculator untuk dapatkan nilai M. Jadi dekat sini M dia tak boleh tulis simple as that kurungan-kurungan macam ni. Terus tulis 0 plus minus 3I. Sebab ini memang bentuk kompleks number. Okay. So sekarang ni formula untuk yang ni automatic memang awak tahulah dia bukan real and equal ke real and distinct. Dia memang complex number. Jadi tengok balik formula kat sini. Ni formula panjang dia ni. Formula dia adalah, saya tulis kat bawah ni Formula dia YC sama dengan eksponen AX buka kurungan K1 cos 3 pula dah, kenapa 3 nya? Cos BX tambah K2 sin BX. Ni formula dia. Tadi formula yang real and equal hot ni. Sekarang ni formula untuk real and complex number. Jadi kenapa nak cari A dengan B tadi? Sebab kita nak gantikan dekat formula dia. A ni awak ganti dekat kuasa untuk eksponen dan untuk B dia ambil nombor 3 sahaja. Jangan kisahlah yang plus minus depan ni ambil 3 je. Tapi B ni dia kena ganti dekat 2 tempat iaitu dekat cos B satu dan satu lagi dekat sin B. Jadi kalau awak salin dia akan jadi E kuasa kosong X. Nampak tak kecil bawah ni? E kosong X. Lepas tu B dia 3 jadi K1 cos 3X. K2 sin 3X. Tinggal macam ni dah betul dah sebenarnya.
Cuma kalau yang ni kalau tahu E kuasa kosong ni dia akan dapat 1. So another option jawapan dia adalah K1 cos 3X tambah K2 sin 3X. Okay. Boleh ke? InsyaAllah. Okay. Cuma kalkulator ni lah kot saya tak pasti awak pernah guna ke tak yang pasal I dengan RI ni. Ada. Ya. RI tu kenapa? RI tu maksud dia real to imaginary. Gini, complex number ni, sekejap complex number kalau belajar masa chapter matematik dulu, kita tulis ni bila sebut kompleks ni dia memang kompleks lah. Complex number, chapter 2 matematik 1 dulu saya ingat saya lah. Chapter 2 maths 1. Dia bentuk A plus minus BI. Ni bentuk dia. Sebab tu dia bukan real. A ni adalah nombor real iaitu nombor nyata. Nyata lah. Dan B ni nombor imaginary. Iaitu nombor khayalan. Bahasa Melayu dia khayalan. Jadi bila dalam kalkulator awak, masa awak masukkan nilai tadi tu kan dia akan dapat X1 sama dengan mula-mula dapat 3I. Lepas tu bila awak tekan shift and then plus dengan sama dengan, dia masih X1 tapi ditukar jadi kosong, lepas tu atas ni RI. Ni saya ajar je untuk pengetahuan Kenapa nama dia R dengan I? Sebab I ni adalah imaginary I kat depan ni. That's why dia reflect kepada nilai B. Bila awak tekan shift sama dengan, ditukar jadi RI. R ni maksudnya real. Reflect kepada nilai A. Maka conclusion dia daripada sini, daripada kalkulator awak ni, awak akan tahu ini sebenarnya nilai A dan ini sebenarnya nilai B yang boleh ditulis sebagai kosong plus minus 3I. Okay? So R ni maksud dia real lah. Real bertukar kepada imaginary ataupun imaginary tukar kepada real. Saya rasa ada soalan yang seterusnya lah yang kita boleh tengok pasal real ni. Untuk yang ni. Yang ni saya lompat lah ni. Cuba awak tekan calculator. Ni kalau kita nak, ni particular solution. So saya tunjuk dulu. Kita nak baca yang pasal calculator tu je. Step pertama awak salin y double prime tolak 6y prime. Ada buka mic ke? Nak tanya? Tak. Ada. Ya. Tadi kan B dia ada plus minus 3 kan? Ya. Tapi bila kita masukkan dalam equation dia tu, YC tu, kita memang tulis 3 je ke? Yang negatif 3 tu tak payah? Tak payah, negatif 3 tak payah. 3 sahaja. Okay. Jangan ambil negatif Terima kasih yang tanya tu. Saya tahu siapa sebab tak nampak. Wani. Okey, Wani. Dia ambil 3 sahaja. Sebab kita pegang nilai B ni memang seketul dia adalah 3. Okay. So plus minus ni kita abaikan. Okay. Tapi kalau nilai A nanti dapat negatif, dia kena ambil lah. B je dia tak kisah. Okay, right. So kita try tengok yang ni. Ni contoh yang complex number. Okay, y double prime tolak 6y prime tambah 10y. So kalau tukar jadi M, siapa boleh bagi tahu? Bacakan satu penyataan dia. M kuasa berapa-berapa? M kuasa 2 tolak 6M Okay. tambah 10 sama dengan kosong. Okay, betul. Alright. So siapa yang bagi? Y ni bagi. Okay. Kalau buat yang ni dapat 1 markah. Sebab dia dah tukar auxiliary equation. Okay, terima kasih. Next, tekan calculator. Equation 1 degree 2. Masukkan nilai A 1, B negatif 6, C 10. Dan dapat berapa? X1 sama dengan 3, X2 pun sama dengan 3. Okay. So X1
dia dapat 3. Nampak tak dekat atas tu ada RI? Ada. Okay. So bila ada bentuk RI ni, automatically itu adalah imaginary. So dia sebenarnya nilai A. Macam mana nak nilai B? Macam mana nak cari nilai B? Shift answer tadi. Betul. Shift answer shift. Bukan shift answer ke shift sama dengan? Shift equal. Shift equal, right. Betul. So tekan shift equal. So nanti dia akan dapat berapa? 1. 1. Tapi ada tak I dekat bawah? Ada. Ada. Jadi yang ni sebenarnya adalah B. Kalau macam Wani tadi, Wani pergi tekan X1 3, lepas tu X2 pun 3 kan. Dalam keadaan X2 3, awak tekan shift sama dengan, dia akan keluar X2 juga. Tapi dekat sini dia akan keluar jadi negatif 1I. Sini sebenarnya dia memang keliru, tapi sebenarnya dia adalah yang simbol plus minus tadi tu. Yang M kan sama dengan A dia 3. So dia patutnya 3 lah dekat sini. Tapi kat belakang ni adalah 1I. Walaupun dia 1 dengan negatif 1. Awak ambil 1 je. 1 lah. Okay, so inilah nilai sebenarnya untuk A dengan B. So A 3, B 1. Maka solution awak kan dia YC sama dengan eksponen AX K1 cos BX tambah K2 sin BX. So kita tulis balik jawapan dia. YC sama dengan E kuasa berapa untuk A? 3. So dia akan jadi E kuasa 3X. Dan untuk B dia hanya ambil 1 je. Bukan, tak payah ambil negatif So dia akan jadi K1 cos B kan 1. So 1 darab X cos X je lah. Tambah K2 sin X. Sebab B ada 2 kali. Sini 1 dengan sini 1. A sekali je kat atas. So ini dia dapat general solution. Okay. Alright, dah pukul 11.45 dah. Ada kenapa kat jawapan ada pula Y prime? Okay. Sekejap. Ni general solution kan? Ni saya tak habis lagi ni. Okay. Alright. Okay, so sekarang ni untuk general solution dia hanya 3 step ni sahaja. Tapi kalau particular solution, dia kena cari Y prime iaitu kena differentiate. Kita buat differentiate lagi ni. Okay, so kita pergi kepada contoh example 3. Tadi saya nak ajar awak guna calculator je untuk dah baca nilai A dengan B. So untuk ni penyelesaian untuk particular solution. So bila particular solution dia kena ada 4 step. Termasuk IVP. So IVP untuk second ODE dia advance sebab dia ada 2. Y dengan Y prime. Tapi cara baca IVP sama macam chapter 3 tadi. Yang dalam kurungan ni adalah nilai X. Okay, yang kurungan ni nilai X. Yang dekat 4 ni nilai Y. Y lah ni, dia punya reflect nilai Y. 3 ni nilai apa 3? 3 ni nilai Y, Y prime. So IVP dia ada berapa sekarang? Ada 3. So kalau macam chapter 3 tadi ada 2 je, X dengan Y. Tapi kalau untuk second ODE ada 3 IVP iaitu X dia kita tahu kosong, Y dia adalah 4 dan satu lagi advance adalah Y prime iaitu 3. Dan ini jangan cari, awak akan diberi. Maknanya dia akan bagi dalam soalan. Okey, saya akan tunjukkan penyelesaian yang pertama Okey, step pertama, kalau tak nak tulis D kuasa 2Y dx kuasa 2, kita boleh shortcut jadi Y double prime tambah Y prime tolak 6Y sama dengan kosong. Soalan. Yang kedua, tukar jadi M. M kuasa 2 tambah M tolak 6
sama dengan 0. Guna kalkulator cari nilai untuk M. So dia akan dapat M2 dengan M3. So dia akan dapat kalkulator awak tu M2, M3. Maka M akan tulis -2 dan M tambah 3 sama dengan 0. So tulis kat sini M1 adalah 2 dan M2 adalah -3. Okey, kemudian ini jenis apa ni? Real and distinct. Real and distinct kena guna formula YC sama dengan K1E M1X tambah K2E M2X. Tak nak tulis formula ni panjang-panjang, awak just ganti je terus M1 dengan M2 dia. So M1 dia adalah 2 dan M2 adalah -3. So full stop sini. Ini adalah general solution. Okay. So ni step 1, ni step 2 dan ni step 3. Okay, step keempat kita nak cari K1 dan K2 kena differentiate dulu. Okay, differentiate di sini. So saya tulis balik YC sama dengan K1E2X tambah K2E -3X. Okay, differentiate Y dapat Y prime C. Ni step dia Ni differentiate. K1E2X, okay, differentiate yang E kuasa 2X ni. Dia sama macam 3E kuasa 2X. Kalau differentiate, 2X differentiate dapat 2. 2 ni dia akan darab dengan 3. So dia akan dapat 6E 2X, betul? Ni kalau nombor kat depan. Jadi sekarang ni dia ada K1. So K1 ni awak abaikan sahaja. Awak differentiate 2X dapat 2. 2 tu pergi darab ke depan. Maka differentiation dia akan dapat 2 K1 E kuasa 2X. Okay, differentiate. Begitu juga dengan belakang. Differentiate, kuasa dia -3X dapat -3. -3 darab dengan K2, maka dia akan dapat sini -3K2E -3X. Okay, so dah dapat benda ni, barulah kita ganti IVP. Ganti IVP dia ada dua pasangan. Satu X dengan Y, satu lagi X dengan Y prime. Ada dua partner. Partner yang pertama tu X0 dengan Y4. Okay, IVP yang pertama ni yang ni dia kena ganti dalam YC. Tapi yang kedua pula ganti pasangan yang kedua yang X0, Y prime dia berapa Y prime dia? Y prime dia 3. Yang ni kena ganti kat mana? Kena ganti dekat yang awak dah differentiate tadi. Okay, so sebenarnya step yang keempat ni differentiate tambah yang kedua ni sahaja. Okay, so saya akan tunjuk cara ganti. Okay, X0, Y4 maknanya X tu ganti 0, Y tu ganti 4. Mana X? Mana X? Okay, sini X. Mana Y? Okay, Y depan ni. Walaupun dia tulis sini YC, dia sama je dengan Y ni. So kita ganti je benda yang sama. Okay, so saya tunjuk kat sini. Y, sorry sekejap. Okay, dia kan sebenarnya Y, C sama dengan K1E2X tambah. Saya tak pastilah yang mendengar saya ni nampak tak clear saya tulis ni. Kalau ada lagging, memang awak kena tengok video balik lah kiranya. So dia akan dapat kat sini YC nilai dia 4. K1 kita nak cari, so tulis balik. 2 darab 0 tambah K2 E -3 darab 0. Okay, ganti.
Dan ingat kalau E kuasa 2 kosong ni dia boleh cancel terus sebab dapat 1. Yang ni pun dapat 1. Jadi dia akan dapat sini 4 sama dengan K1 tambah K2. Okay, so yang ni dia jadi persamaan serentak. Awak tak boleh nak selesaikan. Jadi sebab itulah sini dia akan dapat ni. 4 sama dengan K1 tambah K2. Okay, stop dulu sini. Dia akan jadi persamaan yang pertama di mana awak alihkan, kita alihkan K2 lah pergi sana. So dia akan dapat K1, kaedah penggantian persamaan serentak. So ini adalah persamaan yang pertama. Okay, ingat tak tadi yang pasangan yang kedua ni antara X dengan Y double prime, kena ganti juga. Tapi kena ganti untuk persamaan Y prime yang awak differentiate tadi. So X kosong gantilah kat X and then Y double prime ganti 3. So Y prime C ni sebenarnya adalah Y prime. So dia akan dapat, kita tulis dulu Y prime C E2X Y prime ni ganti 3. 2 salin je K1 E 3.0 3 K2 E. Okay. So yang eksponen ni dia dipotong. Kalau soalan ni dipotong terus ni. So dia akan dapat sini 3 sama dengan 2 K1 tolak 3 K2. Okay, perasan tak kat sini persamaan satu tadi kan kita ada K1 sama dengan 4 tolak K2. Jadi benda ni dia kena masuk dekat K1 ni sebab tujuan kita nak cari K2. Jadi yang replacement tu dia akan dapat penggantian. Penggantian 3 sama dengan 2. K1 tu ganti 4 tolak K2. Ni memang persamaan serentak macam biasa je. Dan tolak dengan 3K2. So awak kena guna kaedah macam biasalah, kena kembang-kembang. So saya tunjuk kat sini Yang sini. 3 sama dengan 2 4K. So dia kena kembang-kembang. So last kali dia akan dapat K2 dia adalah 1. So lepas dapat K2 yang 1 ni, awak kena ganti K2 dalam 1 dalam ni untuk dapatkan K1. So last kali barulah dia akan dapat jawapan untuk keseluruhan dia lah. Okay, K2 sama dengan 1 dengan K1 sama dengan 3 ni dia kena ganti dalam general solution awak. Kat mana general solution yang ni tadi? Yang awak dapat pada step 3 tu. Ni step 3. So ganti dekat K1. So K1 dia akan dapat 3 dan K2 dia dapat 1. Ni. So jawapan akhir dia akan dapatlah YC sama dengan, terus sini YC sama dengan K1 gantikan dengan 3. So 3 eksponen 2X tambah K2 ganti 1, tak payah tulis K1 tu. Dia terus jadi E kuasa negatif 3X. Okay, setakat ni ada tak soalan? Madam, jawapan ngelah tau. Kalau dok tulis, kena potong lah. Kalau dok tulis bukan dok kena potong, dok tak ada markah lah untuk jawapan akhir. Betul lah. Dok potong, saya dok potong. Awak dok tulis, saya dok bagilah. Betul lah, okay. Okay, right. So betul lah tu yang kata kalau jawapan akhir ni awak tak tulis, maknanya markah akhir tidak ada ataupun kata potong tu ialah kot. Sebab semua ni jalan kerja adalah 10 markah. Banyak ni. Sini, okay, saya tunjuk Sini 1 markah. Okay, cari punca 1 markah. Awak differentiate dengan betul kat sini 2 markah. Lepas tu awak guna kaedah ganti sini lebih kurang 4 markah ni. Dapat 2 sini 2 markah. 1 markah, 1 markah tunjuk. Dan jawapan akhir sini 1 markah. So complete 10 markah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi walaupun nampak simple macam ni, tapi dia setiap pengiraan tu ada markah. Differentiate, jalan kerja kaedah pemansuhan, okay? 10 markah. Keluar untuk esok lah. So boleh refer je nota ni sebenarnya.
Untuk study. Untuk study ya. Okay, next. Sama je yang lain sama je sebab dia guna kaedah penggantian juga. Ni pun sama, ni last lah sebelum saya stop ni, kat pukul 12 dah. Okay, untuk example 4, cari particular solution juga kan? Okay, contoh dulu particular. Ni soalan dia dan ni IVP. So dalam kurungan adalah X, yang ni adalah Y dan yang ni adalah Y prime. Step pertama, auxiliary equation. Okay, betul. Step kedua, cari punca. Dapat real and equal. Betul. Step 3, real and equal dia punya formula adalah YC sama dengan K1E MX tambah K2X EMX. Ni formula untuk jawapan bagi real and equal. So dia tulis macam ni lah, betul. Okay, step keempat, differentiate. Differentiate je YC tu. Y dapat Y prime. Okay, ni kuasa negatif 5 turun depan. Okay, cuma sini dia akan dapat product rule. Product rule yang guna formula Y prime sama dengan UV prime plus VU prime. Okay. Kalau rasa topik ni susah, untuk esok dia ada pilihan. Kalau tak nak jawab chapter 4, boleh jawab chapter 3. Tapi untuk test 2 memang kena jawab jugalah yang kena hantar yang saya bagi soalan tu. Okay, so ganti dia akan dapat Madam, lah. apa boleh jadi product rule? Kenapa boleh jadi product rule? Okay, nice question. Perasan tak sini Saya tulis besar sikit K2X E negatif 5X. Product rule adalah hasil darab keluarga yang berbeza. Sini ada X, sini ada eksponen. Jadi, U dia adalah K2X dan V adalah eksponen negatif 5X. Guna product rule sebab ada dua keluarga berbeza. Sini X, sini ada eksponen X. Kalau tak ada X, tak payah guna product rule. Terus je guna yang tadi tu, negatif 5 darab depan. Okey tak? Faham? Oh, macam tadi je K1E dengan K2E. Ya, Ni betul. XE. Dia ada XE. So XE inilah yang menyebabkan kena guna product rule. Kalau dia jenis real and equal dalam Palau memang confirm product rule dia tu. Kalau dia real and distinct memang tak ada sebab formula dia tak ada XE. Okay. So yang ni kena carilah U prime dia dengan V prime. Product rule dia kena guna sebab itulah, sebab dia adalah hasil darab kumpulan yang berbeza, X dengan eksponen. Polinomial dengan eksponen. Okay. So carilah sini berapa dan dia akan dapat jawapan ni. Yang ni dah formula lah UV prime Okay, dan awak ganti tadi, step sama tadi ganti Y, ganti Y prime, ganti X. Dia akan dapat K1 dulu dan dia akan dapat K2. Dan last kali gantikan dalam general solution untuk dapat jawapan akhir. So dia ganti dekat K1 lah. K1 dia berapa dengan K2. Okay, practice buat tutorial yang kena hantar tu. Boleh score lah. Kena buat juga lah ni untuk latihan Ada masalah boleh contact saya dan pukul malam ni pukul 9. Saya standby je kalau ada nak tanya soalan ke assignment, nak tanya soalan yang test tu, boleh tanya. Okay, so Saya tengok kenapa hot kompleks ni jadi kohor panjang. Jadi kompleks panjang sebab dia ada product rule juga. Product rule sini sebab dia eksponen dan dia yang ni satu kumpulan. So sini adalah U, sini adalah V. Konsep sama je. Try dulu. Okay. So yang ni dia akan jadi U V prime plus U prime V. Formula product rule ni. Okay, alright. So jangan bimbang sebab awak cuba dulu, paling kurang awak tahu topik kaedah ni.
Selebihnya kita akan bincang balik lah untuk tengok test dan sebagainya lah. Dan keluar soalan dia tak keluar tiga-tiga. Dia keluar salah satu, sama ada real complex, real equal atau complex number. Real complex, real distinct, real equal dan atau real complex number. Dia bukan keluar tiga-tiga, dia keluar salah satu sahaja. Okey, so saya rasa dah habis. Yang test 2 ni boleh hantar sebelum 13.8 lah. Jadi untuk soalan 1 ni, yang buat 3 step je. Okay, buat 3 step je. Lepas tu yang ni yang buat sampai 4 step. Dia kena cari K1 dan juga K2. Sekiranya real and equal dan juga complex number akan ada product rule lah. Okay, dan untuk rujukan, okay, malam ni saya plan untuk discuss soalan tutorial. Kalau ada yang dah buat, kita tengoklah jawapan dia. Sebab jawapan akhir yang ni saya akan bagi dalam group nanti. Ni jawapan akhir untuk soalan B, D, E, G dan BD. Maknanya soalan yang bukan masuk test. Soalan ni yang saya bincang malam ni. Dan saya bagi masa cuba buat lah. Okay, pukul 9 malam ni Saya nak continue sekarang tak cukup masa dah. Test 2 madam buat hak anisip buat belaka ke buat hak tu je? Test 2 yang ni, yang saya color merah ni semua ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 soalan. Oh. Soalan saya dah bocorkan dah. Jadi awak boleh buat jawapan dia. Cuma saya tak bagi jawapan akhir je. Sebab tu nama dia test 2. Okay? Alright. So ada lagi tak soalan lain? Orang lain ada tanya tak? Nak tanya? Yang ni saya bagi dalam group nanti. Jadi overall untuk hari ni sebelum saya habis kelas. Sekejap yang mana? Rimak madam. Okay, rimak sekabor kak. Ada sekabor. Saya kata dalam esok lusa 3 hari lepas final assessment saya akan bagi. InsyaAllah semua lepas pada 40 kalau awak ada hantar quiz test semua tu. Okay? Apa yang tanya ke rimak asyik ke? Okay, alright. So conclusion sebelum saya habis, cuba dulu buat latihan 3 dengan chapter 3 dengan chapter 4 dan boleh study malam ni pukul 9. Tak wajib siapa-siapa free boleh on je, tak nak share jawapan ke apa tak apa, saya boleh bagi jawapan untuk yang penerangan je balik. Dan good luck untuk esok 40% untuk semua chapter. Pastikan assessment declaration tu hantar sekali lah. Apa-apa masalah boleh contact saya. Saya boleh consider. Kalau during online assessment ni saya boleh consider lagi lah. Okay. Alright. So itu sahaja daripada saya. Sebelum tu pastikan segala macam nak kata nota awak simpan dan awak study untuk rujukan. Okay. So kalau tak ada apa-apa, terima kasih pada yang ada sekarang ni yang stay saya sampai pukul 12. So saya habis sampai sini dulu Kalau ada soalan boleh buka mic. Kalau tak ada tak apalah. Okay, so jumpa